Serangga walaupun kecil adalah hidupan yang paling berjaya di muka bumi ini. Serangga telah wujud sejak 400 juta tahun yang lalu dan jumlah spesies serangga yang terdapat di dunia melebihi 75% daripada jumlah spesies haiwan yang dikenal pasti menghuni muka bumi ini. Kejayaan serangga menguasai muka bumi ini adalah disebabkan oleh ciri-ciri yang dimilikinya, iaitu mempunyai kebolehan untuk terbang bagi penyebaran yang meluas, mempunyai daya penyesuaian yang amat tinggi untuk bermandiri di dalam pelbagai persekitaran, termasuk persekitaran yang ekstrim seperti kutub utara dan kutub selatan serta gurun yang kering. Mempunyai saiz tubuh yang kecil yang mana ia hanya memerlukan sedikit makanan untuk hidup. Tubuh yang dilindungi oleh rangka luar yang keras dan kuat tetapi boleh lentur yang dipanggil kutikel. Gitar hidup yang singkat dan menghasilkan anak yang banyak dalam suatu masa dan seumur hidupnya. Serangga adalah haiwan invertebrata, iaitu yang tidak bertulang belakang yang dikelaskan dalam kelas insekta. Serangga seperti pepatuh ini adalah haiwan tidak bertulang belakang dalam kelas insekta. Ciri utama serangga adalah dilindungi oleh rangka luar yang keras dan mempunyai 3 pasang kaki dan tubuh badannya dibahagikan pada 3 bahagian iaitu kepala, thorax dan juga abdomen. Di bahagian kepala terletak alat-alat mulut dan organ-organ deria. Organ untuk pergerakan pula terletak di bahagian thorax, iaitu terdapat 3 pasang kaki, dan untuk serangga yang mempunyai sayap, sayapnya juga terletak pada bahagian thorax. Bahagian abdomen mempunyai tempat bagi sistem-sistem pembiakan, pencernaan, perkumuhan, respirasi dan peredaran darah. Dalam bahasa Greek, Lepidoptera bermaksud sayap bersisik. Kumpulan ini terdiri daripada spesies kupu-kupu dan rama-rama. Kedua-duanya mempunyai alat mulut berbentuk belalai yang dipanggil proboscis. Terdapat ciri-ciri umum bagi membezakan kupu-kupu dan rama-rama. Kebanyakan rama-rama merupakan serangga diurnal yang keluar pada waktu siang, manakala kupu-kupu merupakan serangga nocturnal yang keluar pada waktu malam. Di perbezaan antara kupu-kupu dan rama-rama ialah kupu-kupu mempunyai badan yang berbulu lebih tebal. Perbezaan yang paling penting ialah kupu-kupu apabila hinggap sayapnya akan terentang, manakala rama-rama sayapnya akan tertutup apabila hinggap. Secara amnya, badan rama-rama lebih panjang dan mempunyai warna dan corak sayap yang lebih menarik dan berwarna-warni berbanding kupu-kupu. Perbezaan fizikal lain ialah pada sesungutnya. Kebanyakan rama-rama mempunyai sesungut berfilamen yang langsing dan berbentuk belantan di hujungnya. Sesungut kupu-kupu pula lebih berbulu. Kitaran hidup rama-rama dan kupu-kupu adalah metamorfosis lengkap, iaitu bermula dengan telur yang akan menetas menjadi beluncas atau larva. Peringkat larva adalah peringkat yang paling aktif dalam kitar hidupnya. Beluncas menghabiskan masanya dengan makan dan membesar. Apabila ia bertambah besar, ia perlu bersalin kulit dan menghasilkan kulit baru yang lebih besar. Ini biasanya berlaku beberapa kali. Kemudian, setiap ekor beluncas akan bertukar menjadi krisalis atau kepompong dengan bergantungan kepada tangkai daun atau pokok. Di dalam krisalis, keseluruhan badan ulat bulu bertukar menjadi rama-rama atau kupu-kupu dewasa. Krisalis selalunya kelihatan seperti tidak bernyawa, tetapi perubahan yang berlaku di dalamnya boleh dilihat melalui kulitnya.
Setelah tiba masanya, krisalis akan terkoyak dan seekor rama-rama atau kupu-kupu dewasa akan keluar. Pada mulanya, sayapnya berada dalam keadaan renyuk dan lembut. Secara beransur-ansur, sayap akan mengembang dan menjadi keras apabila darah mengalir melalui urat-urat pada sayapnya. Rama-rama Rajah Brooke atau nama saintifiknya Trogonoptera brookiana dijumpai oleh seorang naturalis, Alfred R. Wallace. Rama-rama Raja Brooke yang mula-mula ditemui oleh ahli pencinta alam bernama Alfred R. Wallace yang sezaman dengan Charles Darwin pada tahun 1855 di Borneo. Wallace telah menamakan rama-rama yang beliau jumpai bersempena dengan Gubernur Inggeris yang pertama di Sarawak, iaitu Raja James Brooke. Trogonoptera brookiana jantan mempunyai sayap yang berwarna hitam dan hijau terang. Pada sayap hadapannya, warna hijau ini seperti bentuk 7 batang gigi. Manakala yang betinanya mempunyai warna kecoklatan dengan tumpuk-tumpuk putih yang jelas pada sayap belakangnya. Kepala rama-rama ini berwarna merah terang dan abdomennya berwarna hitam dengan tanda-tanda merah. Diet rama-rama dewasa adalah jus buah-buahan dan nektar bunga. Coleoptera merupakan order bagi kumpulan kumbang. Perkataan Coleoptera berasal dari perkataan Greek iaitu koleo bermakna pelindung dan ptera bermaksud sayap. Ini merujuk kepada sayap hadapan kumbang yang terubah suai menjadi keras yang dikenali sebagai elytra. Sayap belakangnya tersembunyi di bawah elytra dan hanya akan kelihatan semasa terbang apabila elytra dibuka. Sewaktu terbang, sayap belakang yang digunakan, manakala sayap hadapan terbuka dan terentang tidak digunakan. Kumbang adalah kumpulan serangga yang terbesar, meliputi 3/4 daripada jumlah semua serangga. Alat mulut kumbang terdiri daripada mandible yang kuat, digunakan untuk menggigit, mengerat atau mengunyah makanan yang terdiri daripada benda padat. Kumbang boleh didapati di pelbagai habitat daratan maupun akuatik. Malah, terdapat kumbang yang merupakan perosak bijirin yang disimpan seperti kumbang beras dan kumbang tepung. Kumbang mendiami segenap pelosok bumi termasuk di dalam habitat air. Terdapat pelbagai saiz kumbang dari kurang dari 1 mm hingga 18 cm. Kebanyakan kumbang adalah berperanan penting dalam penstabilan dan kepelbagaian flora dan fauna dalam sesuatu ekosistem. Namun, sekiranya kita tidak bijak menggunakan dan memanipulasi kewujudan dan kehadirannya, maka kumbang boleh menjadi perosak kepada makanan dan harta benda kita. Perkataan Orthoptera berasal dari bahasa Greek. Ortho bermaksud lurus dan ptera bermaksud sayap. Kumpulan order ini terdiri daripada spesies belalang dan cengkerik. Serangga pada tangan saya ini ialah seekor belalang. Belalang dikelaskan dalam order Orthoptera yang bermaksud sayap yang lurus. Kebanyakan belalang di dalam hutan berbentuk seperti daun. Ciri utama bagi kumpulan Orthoptera ini ialah dia mempunyai kaki belakang, sepasang kaki belakang yang membengkak seperti yang kita lihat seperti ini, yang digunakan untuk melompat. Kebanyakan spesies jantan order ini menghasilkan bunyi dengan menggeserkan sayap dengan sayap atau antara sayap dengan kaki mereka. Bunyi ini adalah unik bagi setiap spesies.
Spesies-spesies ini juga mempunyai organ pendengaran yang dikenali sebagai tympanum. Organ ini terdapat pada kaki hadapan bagi cengkerik, manakala bagi belalang ianya terletak pada segmen pertama abdomennya. Belalang dan cengkerik diperihalkan sebagai serangga hemimetabolous kerana nimfanya mempunyai rupa dan bentuk seperti serangga dewasa tetapi bersaiz kecil. Nimfa akan bersalin kulit beberapa kali sehingga mencapai saiz belalang atau cengkerik dewasa. Belalang juga merupakan perosak tanaman pertanian. Belalang juga merupakan spesies perosak pertanian seperti belalang kunyit ini. Namun begitu, belalang jenis ini juga dijadikan makanan kerana sumber proteinnya sangat tinggi. Cengkerik banyak digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan. Dijual di kedai-kedai secara komersialnya. Phasmatodea juga dikenali sebagai order Phasmida, terdiri daripada spesies serangga ranting dan serangga daun. Seperti namanya, serangga kumpulan ini mempunyai rupa bentuk yang sangat unik di mana ia menyerupai ranting kayu atau daun. Serangga ranting ataupun stick insect adalah serangga yang mempunyai kebolehan penyamaran yang paling baik, yang terbaik di dalam kumpulan serangga. Ini adalah kerana bentuk badannya yang amat unik, yang betul-betul menyerupai ranting dan warnanya juga menyerupai ranting, iaitu warna coklat atau bergantung juga kepada ranting yang jenis ranting di mana ia berada. Rupa bentuk sedemikian merupakan strategi untuk melindungi diri apabila dilihat musuh. Oleh kerana kebolehan penyamarannya, serangga ini mempunyai pergerakan yang perlahan. Spesies serangga daun selalunya berwarna hijau muda, kekuningan ataupun coklat, manakala serangga ranting berwarna coklat. Kumpulan ini merupakan serangga pemakan daun. Satu fakta menarik mengenai serangga ranting ialah kebolehan kakinya untuk tumbuh semula sekiranya patah atau rosak. Riang-riang adalah salah satu kumpulan serangga yang bernilai estetik. Dikelaskan dalam order Homoptera, superfamily Cicadodea. Di Malaysia terdapat 150 spesies yang telah direkodkan dan daripada jumlah tersebut, 102 spesies terdapat di semenanjung Malaysia. Riang-riang terkenal kerana lakuan akustiknya oleh individu jantan sahaja. Di dalam hutan, biasa kita mendengar bunyi-bunyi yang indah. Mungkin kita tertanya-tanya, apa sebenarnya menghasilkan bunyi itu? Bunyi itu kebanyakannya dihasilkan oleh serangga yang dikenali sebagai riang-riang. Nyanyian yang kedengaran pada waktu pagi, siang dan senja adalah nyanyian panggilan mengawan oleh individu jantan untuk menarik perhatian individu betina spesies yang sama supaya datang mengawan dengannya. Masa dan irama nyanyian pula berbeza-beza mengikut spesies. Nyanyian ini juga menjadi penghibur di dalam hutan bagi para pencinta alam semula jadi. Lebih 90% jangka hayatnya adalah sebagai nimfa di dalam tanah yang turut berfungsi sebagai penggembur dan membantu pengudaraan tanah. Jangka hayat dewasanya adalah singkat, lebih kurang 2 hingga 4 minggu, khusus untuk mengawan bagi meneruskan generasinya. Riang-riang dewasa memakan cecair tumbuhan ataupun sap tumbuhan. Oleh sebab itulah, alat mulut bagi serangga ini adalah bentuk pencucuk seperti ini.
yang digunakan untuk mencucuk, menembusi kulit tumbuhan dan cecair dalam tumbuhan itu dihisap. Di Malaysia, sejumlah 22 spesies baru riang-riang telah diperihalkan oleh para penyelidik dari Pusat Sistematik Serangga UKM dengan kerjasama penyelidik dari luar negara sejak tahun 1998 hingga 2004. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 21 spesies adalah daripada famili Cicadidea dan 1 spesies daripada famili Tibicinidae. Antaranya ialah Pomponia zakri, Pomponia bulu dan Puranoides jaafari yang tergolong daripada famili Cicadidea. Pepatung dan sibu-sibu adalah sejenis kumpulan serangga dari order Odonata dan dibahagikan kepada 2 suborder iaitu Zygoptera dan Anisoptera. Sibu-sibu tergolong dalam suborder Zygoptera yang mempunyai abdomen yang tirus dan runcing, sayap hadapan dan belakang bersaiz sama yang tertutup apabila dalam keadaan rehat. Manakala pepatung adalah daripada suborder Anispotera yang mempunyai abdomen yang besar dan tegap. Pepatung mempunyai ciri-ciri seperti badan abdomen yang besar dan tegap. Okey. Dia mempunyai mata yang besar dan dia mempunyai kepak yang berbeza saiz. Kepak hadapan dan kepak belakangnya mempunyai saiz yang berlainan. Selain daripada itu, apabila pepatung berada di dalam keadaan rehat, iaitu apabila dia hinggap di sesuatu tempat, kepaknya akan terbuka. Pepatung dan sibu-sibu adalah serangga pemangsa. Kebanyakan mangsanya adalah kupu-kupu kecil, nyamuk dan lalat. Bagi pepatung yang bersaiz besar, mangsanya terdiri daripada kumbang, rama-rama atau pepatung lain yang bersaiz lebih kecil. Pepatung amat berguna dalam mengawal populasi serangga yang mendatangkan bahaya. Pepatung jantan dapat terbang dengan cekap dan pantas. Pepatung mudah ditemui di sekitar tasik, kolam, anak sungai dan di persekitaran yang lembap kerana larva bagi pepatung yang dikenali sebagai nymph adalah bersifat akuatik. Penyengat adalah serangga dalam kumpulan Hymenoptera yang kemudiannya terbahagi atas 2 kumpulan iaitu penyengat Apocrita dan Symphita. Kumpulan Apocrita ini terdiri dari kelompok lebah, penyengat, tebuan dan penyengat parasitoid. Penyengat parasitoid merupakan sejenis serangga yang memparasit serangga lain. Ciri-ciri utama ahli dalam kategori ini ialah mereka bersifat parasit yang mana betinanya mempunyai ovipositor yang panjang. Penyengat parasitoid berguna sebagai pengawal atur dinami populasi serangga lain termasuk juga sesetengah lelabah. Serangga wasp atau penyengat yang dipanggil parasitoid ni yang membunuh dan menggunakan serangga lain amat berguna kerana dia boleh mengawal atur populasi serangga lain sama ada dalam hutan ataupun dalam ekosistem pertanian. Dia amat berguna sebagai ejen kawalan biologi yang banyak digunakan di seluruh dunia, malah ada yang dikomersialiskan, diperdagangkan. Banyak spesies yang telah dan sedang digunakan sebagai ejen kawalan biologi kepada beberapa serangga perosak pertanian dan hutan yang berkepentingan ekonomi. Contohnya, serangga rama-rama belakang intan yang merosakkan tanaman pokok sawi dan kubis. Adalah dijangkakan serangga penyengat dari golongan parasitoid akan menjadi cara terpenting dalam mengawal serangga perosak tanaman pada masa akan datang, memandangkan masalah pencemaran alam oleh racun kimia yang digunakan untuk mengawal serangga perosak yang sama
di samping kos membeli dan mengaplikasi racun tersebut yang amat tinggi. Sesetengah kumpulan serangga telah berevolusi untuk membentuk pakatan sosial. Serangga seperti anai-anai, semut dan lebah adalah contoh kumpulan serangga yang berjaya membentuk satu pakatan sosial atau koloni yang sangat kompleks. Serangga sosial seperti anai-anai yang kita lihat di sini boleh membentuk satu ketumbukan tentera yang sangat besar yang tidak pernah kita lihat di alam ini. Pakatan sosial ini menjadi satu bentuk kemajuan yang telah dicapai dalam usaha mencari dan mengumpul makanan, penjagaan individu dan pertahanan kumpulan. Semasa mencari makan, anai-anai akan keluar dalam satu ketumbukan dengan individu yang boleh menjangkau beribu-ribu ekor. Organisasi dan pembahagian kerja serta susun atur barisan pertahanannya dapat dilihat dengan jelas bagi spesies yang bergerak mencari makanan secara terbuka. Anai-anai tinggal di dalam sarang yang sangat kompleks reka bentuknya. Sarang anai-anai biasanya dikenali sebagai busud walaupun bentuk sarang dan penempatan sarang anai-anai adalah pelbagai. Anai-anai membuat sarang daripada bahan yang dimakan seperti kayu dan tanah. Di dalam sarang anai-anai terdapat kamar pembiak dan ruang-ruang yang berbentuk poligon atau kubah untuk menempatkan nursery dan makanan. Walaupun anai-anai biasa dikaitkan dengan kerosakan pokok dan bahan-bahan binaan berasaskan kayu atau selulosa, sebenarnya secara semula jadi anai-anai adalah jurutera ekosistem. Anai-anai adalah makhluk yang sangat penting dalam merebutkan berjuta-juta tan daun luruh di dalam hutan dan mengitarnya semula sebagai nutrien kepada pokok. Membentuk liang-liang udara dalam tanah yang penting untuk pertumbuhan akar dan pergerakan tanah dan menyumbang kepada kitaran gas dalam skala yang agak besar secara global selain menjadi sumber protein penting bagi kebanyakan haiwan termasuk manusia. Labah-labah terkenal dengan reka bentuk sarangnya yang unik. Sarang labah-labah dihasilkan dari bebenang sutera yang elastik dan kukuh seperti nylon yang dirembeskan oleh kelenjar sutera di bahagian posterior abdomen. Reka bentuk sarang berbeza mengikut spesies dan yang paling umum berbentuk geometri berpilin yang sering kelihatan di persekitaran kita. Selain daripada menjadi tempat pelindungan, sarang labah-labah berfungsi sebagai perangkap yang memerangkap mangsanya seperti serangga dan vertebrata kecil. Labah-labah seringkali disalah anggap sebagai serangga, namun ia sebenarnya merupakan arachnida yang tergolong di dalam kumpulan Araneae. Labah-labah berbeza daripada serangga dengan mempunyai 4 pasang kaki. Haiwan ini juga dicirikan dengan mempunyai 2 segmen tubuh iaitu cephalothorax dan abdomen, 4 pasang mata serta tidak mempunyai bahagian mulut yang sempurna untuk mengunyah. 2 appendage tambahan, Chelicera dan pedipalp diubah suai untuk pelbagai kegunaan mengikut spesies. Lazimnya, Chelicera terubah suai menjadi sepasang taring yang terbentuk dengan jelas pada famili tarantula untuk menyuntik venom berbisa yang boleh melumpuhkan dan membunuh mangsanya. Tubuh laba-laba diliputi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai organ deria. Bulu-bulu halus ini sangat sensitif terhadap getaran, perubahan kelembapan udara, graviti dan tekanan. Penyelidikan tentang pelbagai jenis serangga di Malaysia telah dijalankan dengan meluas, terutamanya oleh universiti-universiti tempatan, agensi-agensi berkaitan seperti Perhilitan dan FRAME dan juga oleh badan-badan bukan kerajaan seperti MNS dan WWF. Pelbagai spesies baru telah ditemui dan direkodkan oleh pakar-pakar serangga di Malaysia.
Pengumpulan spesies serangga boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah yang diperakui dan digunapakai oleh pakar-pakar serangga. Kaedah yang paling popular adalah penggunaan jaring sauk yang selalunya digunakan untuk menangkap serangga yang berterbangan seperti rama-rama, pepatung dan kumbang. Kaedah yang digunakan selalunya berkait rapat dengan kebolehan dan sifat serangga itu sendiri. Pada waktu siang, jaring serangga akan digunakan untuk menangkap serangga yang sedang terbang atau hinggap. Jaring ini selalunya digunakan untuk menangkap serangga yang berterbangan pada waktu siang hari. Jaring ini mempunyai diameter antara 30 sehingga 45 cm dan kedalaman jaring ini adalah antara 50 hingga 60 cm. Apabila serangga telah masuk ke dalam jaring, jaring ini akan dikilas seperti ini dan serangga tu akan terperangkap di dalam jaring dan tak dapat lagi keluar. Serangga yang telah terperangkap dimasukkan ke dalam botol pemati yang mengandungi plaster of Paris yang telah dibasahkan dengan etil asetat atau dimatikan dengan memicit bahagian toraksnya. Kertas sampul biasanya digunakan untuk menyimpan serangga yang ditangkap seperti kupu-kupu, rama-rama dan pepatung untuk sementara waktu sebelum diawet. Tarikh, lokasi dan nama pengumpul dicatatkan pada sampul tersebut. Perangkap cahaya digunakan untuk menangkap serangga nokturnal, iaitu serangga yang keluar pada waktu malam. Peralatan yang digunakan adalah kelambu, lampu merkuri 150 watt yang dihidupkan dengan menggunakan generator. Perangkap cahaya dipasang bermula pada jam 7 malam sehingga 10 malam. Apabila lampu dihidupkan, serangga yang keluar pada waktu malam akan tertarik kepada cahaya yang dikeluarkan dan hinggap pada kelambu. Ya, biasanya serangga yang tertarik kepada cahaya lampu ini pada waktu malam ialah serangga daripada jenis kupu-kupu seperti ini dan kumbang. Ini yang paling banyak kita temui dan kadang-kadang riang-riang. Dan terdapat juga serangga daripada order Orthoptera, iaitu jenisnya belalang dan cekerik, dan juga serangga-serangga Hymenoptera. Serangga yang terdapat pada kelambu dikutip menggunakan botol pemati yang mengandungi plaster of Paris yang telah dibasahkan dengan etil asetat atau dimatikan dengan memicit bahagian toraksnya. Malay strap adalah kaedah yang digunakan untuk memerangkap serangga daripada order Hymenoptera dan Diptera. Okey, ini perangkap Malay strap. Perangkap Malay strap ni digunakan untuk menangkap serangga Hymenoptera dan Diptera, yang mana serangga yang terbang bawah ni dia akan masuk melalui sini, dia akan langgar yang hitam ni, dia akan nampak cahaya yang kat atas ni, and then dia akan melalui soket T ni kita akan pasang satu botol kat sini, dan dalam botol ni ada alkohol. Semua serangga tu akan kita preserve dalam alkohol tu dan dia akan berkumpul lah. Selama kita pasang perangkap ni selama 3 minggu pada setiap kuasan lah. Perangkap ini kelihatan seperti sebuah kemah yang diperbuat daripada jaring Terilin. Serangga yang terperangkap di dalamnya akan cuba mencari jalan keluar dengan terus terbang ke hadapan dan akhirnya akan sampai ke bahagian paling tinggi perangkap ini yang diletakkan botol pengumpul dan akhirnya akan masuk ke dalam botol ini. Perangkap Malay strap dicipta dengan memanipulasi sifat serangga seperti ini. Salah satu kaedah persempelan yang sangat ringkas dan mudah ialah dengan menggunakan perangkap dulang kuning atau yellow pen trap. Okay, di dalam dulang ini kita letakkan air sabun supaya apabila serangga yang tertarik pada warna kuning itu, bila dia masuk ke dalam dulang ini, dia tak dapat keluar kerana sukar untuk dia melepaskan diri dan naik ke atas dan licin. Jadi dia tak dapat keluar daripada dulang ni.
perangkap tersebut boleh diletakkan di atas permukaan tanah atau di atas tapak di kawasan yang menerima limpahan cahaya matahari. Serangga-serangga yang tertarik dengan warna kuning akan terbang ke atas bekas tersebut dan terjatuh ke dalam larutan. Di antara serangga yang banyak disampel menggunakan kaedah ini ialah daripada kumpulan penyengat Hymenoptera, lalat, Diptera dan beberapa serangga perosak seperti aphid. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam memonitor serangga perosak di kawasan pertanian. Biasanya perangkap ini akan diperiksa pada selang masa yang singkat seperti setiap setengah, 1 atau 2 jam kerana perangkap tersebut mempunyai risiko gangguan seperti dilanggar binatang besar atau gangguan fizikal lain seperti hujan yang mengakibatkan larutan dan sampel di dalamnya melimpah keluar. Perangkap pitfall digunakan untuk memerangkap serangga yang merayap di atas tanah seperti semut dan kumbang. Kontainer akan ditanam di dalam tanah dengan bukaannya berada sama rata dengan permukaan tanah. Okey, apa yang baru kita lakukan sebentar tadi adalah memasang perangkap lubang ataupun pitfall trap yang selalunya digunakan untuk memerangkap serangga yang merayap di atas permukaan tanah seperti semut, kumbang, nanai dan haiwan yang lainlah yang merayap di atas permukaan tanah. Lepas itu kita akan letakkan air sabun ke dalam kontainer itu dalam sukatan kira-kira suku daripada kontainer tersebut. Dan selalunya haiwan yang serangga yang merayap di atas permukaan tanah ini akan merayap dan akan terjatuh ke dalam kontainer, dan dengan adanya air sabun tersebut serangga itu tidak dapat merangkap balik naik ke atas dan terusnya akan terus terperangkap di dalam bekas kontainer tersebut. Serangga yang diperolehi di lapangan dibawa ke makmal untuk kerja-kerja pengawetan dan pengecaman. Balang pelembut digunakan untuk melembutkan serangga yang telah mati. Wap air panas atau larutan alkohol digunakan untuk melembutkan serangga. Apabila serangga telah lembut, bahagian toraksnya dipin dengan menggunakan pin serangga. Ia diletakkan di atas papan perentang bagi serangga yang bersayap seperti rama-rama, sayapnya direntangkan. Kemudian, sehelai plastik nipis direntangkan di atas sayap dan dipin di sekelilingnya untuk menetapkan kedudukan sayapnya. Kemudian, ia diletakkan di dalam oven pada suhu 50 hingga 60 darjah Celsius selama 3 hari. Selepas itu, serangga tersebut diletakkan di dalam kotak serangga sementara untuk kerja-kerja pengecaman spesies menggunakan mikroskop dan buku rujukan yang berkaitan. Serangga yang telah lengkap direkodkan akan disimpan secara kekal di dalam peti serangga yang khas bagi menjaganya supaya tidak rosak. Kelas insekta adalah yang paling dominan di muka bumi. Ini adalah kerana serangga telah wujud sejak 400 juta tahun yang lampau dan telah banyak melalui proses evolusi untuk membolehkannya beradaptasi di dalam habitat yang berbeza-beza. Melalui proses evolusi yang lama, serangga memperolehi pelbagai sifat yang unik dan mengagumkan untuk terus bermandiri di muka bumi ini. Serangga adalah makhluk kecil yang amat penting kepada manusia untuk terus wujud di dunia ini. Serangga merupakan ejen pendebungaan yang terbesar. Tanpa serangga, tumbuhan tidak akan berbunga dan berbuah yang merupakan makanan utama kepada manusia untuk terus hidup. Serangga turut membantu manusia dalam memperbaiki keadaan tanah supaya tumbuhan dapat hidup subur, menjadi ejen biologi dengan menjadi pemangsa kepada serangga perosak tumbuhan, menjaga alam sekitar sebagai ejen perebutan seperti anai-anai dan juga sebagai indikator kualiti alam seperti pepatung.
Malah ada juga serangga yang memberi manfaat secara langsung kepada manusia seperti madu yang dihasilkan oleh lebah adalah makanan yang berkhasiat kepada manusia dan sutera yang dihasilkan oleh larva rama-rama diproses menjadi pakaian kepada manusia. Sekiranya tiada serangga di atas muka bumi ini, saintis menjangkakan dunia tidak akan seindah yang ada pada hari ini, iaitu tiada kepelbagaian flora dan faunanya. Ini kerana serangga menyebabkan pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain wujud di muka bumi, kerana serangga juga merupakan sumber makanan kepada haiwan lain.